awas kalau ada ahli keluarga, contoh-contohlah mak ayah kau ni ada penyakit jantung, mesti kau dapat juga. One special arrive dari kecemasan, clock is ticking, kita ada 90 minutes untuk buka saudara jantung semua. Sejak kebelakangan ini, banyak kes kematian mengejut disebabkan serangan jantung. Bukan sahaja daripada kalangan orang biasa, malahan membabitkan figura terkenal, atlet, selebriti. Jadi apabila hal itu terjadi dan ianya mendapat liputan yang meluas, dia dah macam menjadi satu penyakit lazim. Jadi lebih mengejutkan apabila pemergian mereka tu adalah dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Ada yang meninggal ketika tidur, ada juga yang bersukan ketika bersukan, terutama pada waktu malam. Jadi berdasarkan daripada laporan Perangkaan Malaysia 2019, di mana 15.6% pesakit jantung direkodkan di Malaysia. Dan kebanyakan mereka juga masih muda dan menjalani kehidupan yang sihat. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Apa silap dia? Hai, Assalamualaikum. Saya Juliana Ramli dan anda bersama dengan saya dalam siri keempat, siri DNA, Doktor dan Anda. Dan hari ini kita akan membincangkan topik kita iaitu jantung, pembunuh senyap orang muda. Dan bagi mendapatkan gambaran jelas mengenai perkara ini, bersama dengan saya pada hari ini adalah Dr. Abdul Wahab Undur, iaitu pakar perunding kardiologi dan perubatan am Hospital Pakar KPJ Lawang. Hai Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zuhaina. Terima kasih pihak Sinar Harian kerana sudi menjemput saya untuk membincangkan topik hari ini. Betul. Okey, terima kasih banyak pada doktor. Sebenarnya memang kita ada banyak persoalan yang kita tanya doktor. Sebab apa sekarang kita tengok kan serangan jantung ni banyak terjadi kepada orang-orang muda. Kerana apa? Kita tengok ataupun kebiasaannya kita lihat penyakit jantung kita kaitkan dengan warga emas, orang-orang yang dah dewasa. Tetapi sekarang ni orang kata penyakit jantung ni bukan lagi penyakit orang tua. Jadi apa yang tak kena sebenarnya doktor dengan orang muda zaman sekarang? Okay, just sebagi statistik perangkaan sikit. Penyakit jantung ni mesti penyebab nombor satu kematian kat Malaysia. So sebagian di mention tadi is about 15% yang disebabkan oleh kematian sakit jantung. Okey, majoriti secara purata pesakit jantung di Malaysia ni umur dalam 58 tahun. And kalau kita bandingkan dengan umur berapa doktor tadi? 58 tahun. 58 tahun lah ya, maknanya. Purata dia. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara maju, kita 10 tahun lebih muda daripada developed country. So purata yang negara maju mendapat serangan sakit jantung lebih kurang 68 tahun. So kita 10 tahun lagi muda. Jadi awal lah lagi. Ya. So itu penanda yang tak elok. Okey. Tapi dalam 1-2 dekad ni proses serangan sakit jantung tu makin melibatkan individu yang muda. Saya pernah jumpa pesakit even less than 30 years old. So kenapa ini berlaku? Mainly perubahan dalam demografi dan cara hidup individu pada masa ini. Oh, jadi kalau kita tengok ni, yang doktor kata tadi bawah 30 tahun, adakah ianya lebih kepada wanita ataupun lelaki doktor? Kebanyakan mesti lelaki sebab wanita fortunately because masa-masa sebelum kita panggil menopause, mereka mendapat sedikit perlindungan daripada hormon estrogen. So risiko serangan sakit jantung kepada wanita selalunya rendah sedikit berbanding dengan lelaki. Untung jadi wanita ni kan. So adalah dia, orang kata adalah perlindungan dia. Ada perlindungan. Tapi kalau dah menopause ataupun wanita mendapat kencing manis, semua perlindungan ini habis. Almost risiko tu
sama seperti lelaki. Oh, jadi kita kena Ataupun hati-hatilah. mungkin meningkat sedikit. Okey doktor, kalau kita perhalusi, kebanyakan mereka yang mati mengejut ni sering menjalani kehidupan yang sihat. Macam senam, jaga pemakanan ini, tak boleh gula, tak boleh minyak sikit, tak boleh. Tapi akhirnya mereka yang pergi dahulu ataupun mereka yang mendapat penyakit jantung ini. Apa komen doktor? Okey, bagi golongan ni, mereka dah melakukan apa ni kita panggil cara hidup yang sihat. Dan mereka bersenam, jaga pemakanan yang elok atau mengambil pengaruh secara yang baik. Tapi kebanyakan pesakit-pesakit ni, mereka ada perokok yang tegar. Oh. So, jadi kalau tak apa-apa sihat lah juga doktor sebenarnya. mereka mengamalkan pemakanan dan bersenam selalu, tapi cara merokok itu adalah penyebab utama. So sebab itu golongan ini akan berisiko tinggi. Kenapa merokok menyebabkan serangan sakit jantung? So biasanya merokok ni akan menyebabkan keradangan kat saluran jantung. Okey. So kalau disebabkan keradangan ni, dia akan berlaku penyumbatan kat saluran jantung. Tapi kebanyakan sebab golongan ni masih muda, penyumbatan itu terlampau sedikit. So dia tak akan menyebabkan tanda-tanda kita panggil ada tanda serangan salur darah jantung tersumbat. Tetapi penyumbatan ini sangat kita panggil tak stabil. Sklerosis atau plak. Plak ni tak stabil. So kalau tak stabil, dia senang pecah. Once pecah, itu yang akan menyebabkan saluran darah jantung itu tersumbat. So itu yang akan menyebabkan proses kita panggil serangan sakit jantung. Just nak tunjuk anatomi saluran darah jantung lah. So saluran jantung usually ada 3. Sebelah kanan dia ada 1. Okay. Lepas tu kat kiri dia ada kita panggil pangkat. Lepas tu dia cabang 2. Yang merah ni okay. So ada 3 saluran darah utama. So apa yang berlaku dalam pesakit jantung, biasa dia akan ada kita panggil plak formation kat sini lah. So kebanyakan pesakit plak ni dia akan develop over time. Biasa kita dah ada lah. Tapi cuma very mild. Usually lama kelamaan dia akan makin sempit. Sebab dia makin sempit, aliran darah tu tak cukup untuk supply otot kat jantung. So masa tu pesakit akan rasa sakit dada. Tapi kalau pesakit yang muda, terutama yang perokok semua, even though dia begin dengan normal, dia akan menyebabkan keradangan kat saluran darah jantung, dinding jantung. Disebabkan keradangan tu berlaku kecederaan. Salah satu proses untuk memulihkan saluran darah jantung ni is kita panggil formation of plaque kat sini. Tapi formation of plaque ni tak elok lah. Lama kelamaan dia makin lama makin tebal. Oh, itu yang dia dapat tutup tu doktor? Dia lama akan tutup nanti. Tetapi kalau pesakit yang muda, especially kalau macam yang buat exercise yang kita panggil strenuous exercise, plaque ni dia ada 2 jenis. Satu yang stabil, satu yang tak stabil. Kalau yang tak stabil tu selaput, kalau boleh nampak yang putih ni, dia terlampau nipis. Kalau nipis, dia senang pecah. So kalau buat strenuous exercise, dia pecah. Once pecah, yang kita panggil kandungan lipid dalam plak ni akan expose. Dalam ni akan berlaku pembukaan salur darah. So once darah buku berlaku, aliran darah akan tersumbat. Itu yang menyebabkan serangan sakit jantung. So bergantung kat mana dia sumbat, kat sini ke, ataupun kat sini. Basically anda kena fahamlah di mana kalau katakan anda memang seorang perokok, maka inilah situasi yang berlaku. Okey? Jadi kena jaga kesihatan baik-baik, fikirkan yang terbaik untuk diri anda, okey? Apakah tanda-tandanya doktor? Biasa tanda kalau dalam keadaan ni biasa pesakit tak ada tanda. So tak kalau ada. dia dapat masa dia dapat serangan sakit jantung tu, barulah ada tanda-tanda pada masa tu. So pesakit akan merasa sakit dada, susah nafas, kadang-kadang berpeluh yang berlebihan, kadang-kadang macam sakit ulu hati. The worst scenario, pesakit pingsan begitu. And masa dalam keadaan ni biasa kalau kita tak buat apa-apa, pesakit biasa akan meninggal lah. So sekarang doktor, katakan bila seseorang tu dah tahu pun diri dia sakit jantung,
Jadi apa perkara yang mereka perlu lakukan? Adakah kita kena limitkan diri kita daripada bersukan ataupun mungkin daripada segi pemakanan dan sebagainya? Macam mana doktor? Okey, once seseorang pesakit tu dah mengetahui pesakit tu mengidap sakit jantung, kebiasaannya kita akan menyisakan pesakit untuk melakukan aktiviti secara normal selepas 4 hingga 6 minggu daripada serangan sakit jantung tersebut. Jadi mana boleh lagi lah? Boleh. Tujuan kita nak merawat pesakit serangan sakit jantung supaya mereka boleh kembali normal, secara normal kalau boleh. Tetapi itu bergantung kepada berapa teruk serangan sakit jantung. And kedua, bergantung kepada stamina pesakit itu sebelum dia mendapat serangan sakit jantung. Selain kita membuat rawatan seperti coronary angiogram, angioplasty, which is and ubat-ubatan which is standard, kita menyiasatkan pesakit mengambil ubat-ubatan dan mengikut rancangan ataupun follow up yang berterusan. Sebab ubat-ubatan ni akan membantu pesakit untuk recovery dan satu lagi untuk mengelakkan supaya pesakit itu tidak mengalami serangan sakit jantung yang berulang. Okey, sekarang ni ini adalah persoalan sebenarnya yang berlega di pemikiran ramai golongan-golongan muda yang mungkin menonton ni yang suka bersukan pada waktu malam. Okey, dan di mana kita dikatakan tak digalakkan. Sebab apa? Dia boleh mengganggu jantung. Jadi sejauh manakah kebenarannya, doktor? Okey, bersukan ni sangat digalakkan. Dan kalau kita ikut data pun kita digalakkan bersukan anytime yang kita boleh buat lah. Cuma bersukan pada waktu malam ni ada controversial sikit. Tapi usually kita memang advise pesakit bersukan tak kira masa. Kalau nak bersukan masa malam, jangan buat sukan yang kita panggil very intensive, extreme. Okey. Extreme sport masa malam. Kan kalau boleh berhenti sebelum 2 jam atau sejam sebelum waktu tidur. Okey. So supaya badan kita boleh recover and then boleh mendapat tidur yang lena lagi lah. Once tidur terganggu, itu consider stress and itu akan meningkatkan risiko sakit jantung. Ya, cerita pasal stres ni. Okey, so berdasarkan satu kajian yang saya ada baca, ni adalah merupakan salah satu yang dikongsi oleh salah satu doktor yang terkemuka. Dia kata stres adalah salah satu faktor di mana dia boleh mencetuskan penyakit jantung. Stres tu macam mana, doktor? Tadi kalau kita kan stres daripada takkan bersukan lah kan, mungkin ada setengah daripada pekerjaan, ya, keuangan, daripada perhubungan. Jadi adakah itu merupakan salah satu daripada faktor stres yang kita boleh anggap sebagai penyumbang kepada penyakit jantung? Okey, stres ni salah satu sebab penyumbang penyakit jantung, tapi dia not the main contributor lah. Apa yang berlaku kalau pesakit terlalu stres, dia akan menyebabkan keradangan dalam saluran jantung. So once keradangan berlaku, dia akan berlaku proses penyumbatan and plaque formation. Macam saya mention tadi. So yang itu akan meningkatkan risiko. Usually stres pun plaque tu consider tak stabil. Kedua, once you stress, you tend to develop darah tinggi lah, kencing manis lah, pemakanan semua hairwire. Semualah. So benda ni semua akan meningkatkan semua risiko-risiko yang untuk tak sepatutnya lah kita tak sepatutnya kita dapat. Okey, jadi sentiasa cool down kan, exercise doktor. Exercise. And then try to manage the stress. Try to manage the stress. Kalau tak boleh, ambil get counselling. Betul, doktor. Jadi doktor sarankan pemakanan yang macam mana harus kita jaga dan lifestyle macam mana yang kita boleh go through. Mana sebab kita fahamkan setiap manusia ni dia lain-lain. Jadi apa saranan doktor sebenarnya? Adakah kita kena customize ikut setiap orang ataupun is a general? Okey, secara amnya punca serangan sakit jantung the main risk factor macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol, rokok semua itu I think public well aware. Okey. So apa yang kita cuba buat, kita nak kurangkan risiko untuk mendapat risk factor penyakit ni. Okay. Tapi masalah sekarang ni
kita banyak in term of food consumption, kita makan banyak karbohidrat. Betul. And then kita lack of, kita panggil high fiber intake. Macam buah-buahan, sayur-sayuran, oat semua tu. So yang fibers lah. So benda-benda ini akan meningkatkan risiko kencing manis. Satu lagi yang merisaukan sekarang ni ya, penyakit kita panggil obesity ataupun masalah kegemukan. 50% of our population is obese. So basically memang kita kena makan yang betul lah. Okey. So kalau macam gaya hidup, seperti kita semua tahu ke doktor kan, macam gaya hidup kena healthy sikit. Healthy sikit ke sikit banyak. Kalau nak buat exercise, usually saya advise pesakit melakukan at least 30 minutes 3 times a week. Kalau tak sempat pun, try to do a brisk walking, 8,000 to 10,000 step per day. Okey, rasanya banyak input-input yang kita dah tahu hari ini. Sebelum kita teruskan sesi kita bersama dengan doktor, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu perkongsian yang telah disediakan. Saya ada sakit jantung berlubang iaitu VSD. Dia macam jantung berlubang ni memang daripada baby lah. Sebab saya tak cukup bulan. Saya lahir 3-4 minggu and then kena duduk dalam NICU, incubator apa semua. Dari situ dia orang macam dapat detect macam ada heart problem, and then family lain tak ada yang sakit jantung berlubang, maksudnya daripada bayi. Tapi kalau macam meninggal tiba-tiba sebab heart attack tu ada macam uncle saya, macam cousin saya ada, belah my dad lah. Kalau sports, semua saya okey. Macam saya boleh lari, saya boleh masuk sukan. Tapi kalau macam dekat sekolah dulu, cikgu tahu kan, macam awak ni sakit, tak boleh. Tapi bila saya cakap, doktor kasih je, macam boleh. So boleh je. Saya atlet dulu, atlet lari. So macam semua okey, alhamdulillah. Semua boleh masuk macam tu. Tapi memang mesti ada macam awak tu sakit jantung macam tu. So macam kena beringat jugalah, jangan main redah aja macam tu. Dari segi makan lagi okey. Maksudnya tak ada apa yang saya tak boleh makan, tak ada pantang lah. Semua boleh. Support daripada family tu, diorang macam betul-betul make time untuk saya. Macam kalau ada nak kena pergi appointment hospital, ada yang akan cuti untuk bawa saya, tak biarkan seorang-seorang macam tu. And kalau macam general pula, diorang stop merokok, tak ada yang merokok. And kalau macam pergi raya ke apa, ada cousin-cousin yang isap rokok, diorang tak isap rokok dalam rumah. So macam saya sangat macam appreciate sangat benda tu. Dari segi rawatan masih ada sampai sekarang, masih pergilah monthly check up tu, sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tapi dari segi ubat tu memang tak ambil. Nasihat saya kepada mereka yang mungkin senasib dengan saya, tak pun ada masalah kesihatan yang lain, kita kena sentiasa stay positif, jangan sedih-sedih. Sebab the way we thinking akan effect kita punya masalah kesihatan juga. Kalau kita sedih, kita negatif, dia macam efek mental kita tu akan adanya sakit yang lain pula kan. Jadi cuba be happy, jaga diri dan jangan skip apa yang doktor cakap. Dengar cakap doktor, okey? Itulah dia tadi video perkongsian yang kita telah sediakan. Okey, doktor. Sekarang kita nak cerita pasal ahli keluarga. Okey, ni macam salah satu skrip ya doktor. Awas kalau ada ahli keluarga, contoh-contohlah mak ayah kau ni ada penyakit jantung, mesti kau dapat juga. Jadi betul ke doktor? Fakta ni ada kebenaran dia. Sebab kalau pesakit tu mempunyai sejarah dalam kalangan keluarga mendapat serangan sakit jantung, terutama pada peringkat usia yang muda. Kebanyakan ni ada kaitan dengan penyakit, kita panggil penyakit keturunan ataupun genetik. Contohnya pesakit yang mengidap, kita panggil familial hypercholesterolemia, means secara keturunan memang
kolesterol dalam the whole family memang tinggi. Ada. So pesakit Dijaka pun ada juga. Memang ada. So biasanya kita akan advise pesakit untuk membuat kita panggil screening the whole family lah, supaya kita boleh detect masalah ni, and then kita boleh buat rawatan. Means kita bagi untuk kurangkan kolesterol level. Sebab kalau kolesterol level terlalu tinggi, dia akan menyebabkan penyumbatan juga ke saudara jantung. Jadi bolehlah jadi doktor. Boleh. Ada macam penyakit kandungan lain macam lemah jantung, tapi itu tak akan sebabkan penyumbatan saluran jantung. Cuma otot dia yang lemah. Kadang-kadang nadi yang tak betul. Itu pun boleh disebabkan keturunan. Okey doktor, kalau dah diagnose dengan sakit jantung ni, ada peluang tak untuk sembuh? Peluang untuk sembuh tu tinggi. Kalau lagi cepat pesakit tu kita diagnose, pesakit tu datang awal, especially dalam the first 3 hours, buat angiogram, kita buka saudara yang sumbat tu, lagi elok dia punya recovery. Lagi lama proses heart attack ni berlaku, lagi banyak kerosakan otot jantung. After usually kalau less than more than 12 jam, otot jantung tu dah banyak rosak. Itu satu. Kedua, biasa pesakit ni akan mendapat more complication. Worst scenario, patient boleh collapse lah. Jadi kalau macam ubat yang kita cadangkan tu, kita kena makan seumur hidup ataupun kita hanya makan pada peringkat-peringkat yang tertentu sahaja? Okey, ubat-ubatan ni banyak jenis. Kalau yang serangan sakit jantung tu, biasa kalau dah letak stent tu, kita bagi ubat cairkan darah. Itu very important, sebab kalau kita letak stent ni, kalau tak makan ubat cairkan darah, penyumbatan tu akan berlaku dalam masa terdekat. Biasa seminggu 2 saluran darah tu boleh sumbat balik. Kedua, kita bagi ubat untuk membantu otot jantung tu recover. Ada certain ubat dia membantu otot jantung tu recover. Ketiga, kita bagi ubat untuk merawat semua risiko yang menyebabkan serangan sakit jantung. Kencing manis kita kena rawat, darah tinggi kita kena rawat, kolesterol semua kita kena rawat. Ya, so kita kena try stabilkan semua penyakit-penyakit yang menyebabkan risiko sakit jantung. Bukan kita just rawat serangan sakit jantung tu saja. Ubat-ubatan ni dia bukan kita just bagi tu, just makan begitu je. Kita kena tengok respon dengan ubat-ubatan tu. Okey ke tak ada masalah ke, ada side effect dia ke, adakah ubat ni efektif ke tak. Sebab kalau tak efektif, kita tukar ubat lain. Sebab itu kita advise pesakit untuk buat regular follow up. Semua risiko-risiko dia ada certain target kita nak achieve. So doktor, kalau contohlah kita ataupun siapa-siapa yang tengah menonton kita sekarang ni yang berhadapan dengan pesakit jantung, jadi apa first kali rawatan atau bantuan kecemasan awal yang boleh kita berikan pada mereka? Okey, kalau pesakit tu ada tanda-tanda serangan sakit jantung, cara terbaik kalau dalam kes ni, kita bantu pesakit tu hantar ke hospital. Kalau boleh ke hospital yang ada provide kepakaran jantung dengan fasiliti dia sekali. Sebab kalau betul-betul ada serangan sakit jantung, kita boleh buat kita panggil intervention, kita panggil primary angiogram, angioplasty. Intervention yang kita masukkan yang tu kan? Kita masukkan catheter, kita cek saudara jantung, kita buka saudara jantung, bukan intubation. So tujuan dia, kita nak buka saudara jantung secepat yang mungkin. The best standard kalau kita ikut international practice is 90 minutes. Once patient arrive dari kecemasan, clock is ticking, kita ada 90 minutes untuk buka saudara jantung sumbat. So that's the best standard. Sebab itu kita advise pesakit jangan pergi kat klinik yang biasa, terus hospital. Kalau boleh yang ada facility. Sebagai contoh, anda berjalan-jalan, tiba-tiba nampak ada orang yang tiba-tiba collapse dan sebagainya. So first of all, kalau kata CPR tahu, kita buat. Kalau collapse, kena buat CPR. Okey. Tapi kalau collapse kat luar, sebab kebanyakan collapse kat luar ni disebabkan oleh nadi yang tak betul, kita panggil ventricular arrhythmia. So CPR is one of the best method. Tapi kalau setakat CPR saja,
biasa kurang efektif sebab nadi itu selagi kita kena bagi kita bagi electrical shock untuk berhentikan nadi yang tak normal tu. Sebab itu kebanyakan pesakit kalau outside hospital, even though kita buat CPR, dia punya success rate dia ataupun keberangkaian untuk kita boleh menyelamatkan pesakit tu rendah. Kalau kalau ke hospital atau kita ada facility kita panggil defibrillator, kita bagi electrical shock, so kita boleh normalizekan balik nadi tu. Sebab kalau nadi tu sentiasa macam tu, patient takkan survive. Ini yang terakhir, doktor. Nasihat kepada orang-orang muda kat luar sana, macam mana nak kena jaga jantung, macam mana. So apakah nasihat doktor? Okey, untuk golongan muda, nasihat saya practice good healthy lifestyle. Okey, regular exercise. Okey, mengamalkan pengambilan diet yang elok, means kita kurangkan karbohidrat, kurangkan gula, kurangkan kandungan pengambilan garam, and meningkatkan pengambilan high fiber diet. Okey, satu lagi, please kalau boleh jangan rokok. Okey, so far my patient semua yang muda-muda ni kebanyakan merokok. Okey, satu lagi, once you dah diagnose ada masalah sakit jantung, please kau ambil ubat secara yang dinasihatkan oleh doktor and membuat rawatan susulan seperti yang dirancang. Jadi kepada anda semua, hari ini topik kita apa? Topik kita adalah jantung pembunuh senyap orang muda. Jadi hari ini kita dah kupas macam-macam topik ni, kita dah bercerita mengenai pelbagai perkara. Jadi saya harapkan pada anda yang menonton ni kita dapat membantu anda memahami lagi mengenai isu topik berkenaan dengan jantung ini, terutama kepada orang-orang muda. Jadi tamatlah sudah program DNA kita, doktor dan anda untuk kali ini. Jadi pada anda yang menonton sekarang ni, jangan lupa untuk share banyak-banyak, like, follow kita, subscribe kita, semua kita punya platform Sinar Plus. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor, iaitu Dr. Abdul Wahab Mundok kerana sudi bersama dengan saya dan juga DNA kita hari ini. Okey, tak lupa juga jutaan terima kasih kat mana lagi kalau bukan kepada KPJ Rawang kerana sudi untuk bekerjasama dengan kami. So kita jumpa lagi. Korang kena stay tune ya sentiasa. Dan saya Juliana Ramli ingin menutup tirai kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.